Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa khabar anak-anak semua? Jumpa lagi kita dalam kelas pendidikan Islam. Minggu lepas kita belajar tentang solat sempurna. Hari ini kita juga akan sambung dengan tajuk perkara yang membatalkan solat. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat menganalisis perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang patut kita buat? Ya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Anak-anak ni sebelum buat kerja sekolah ada baca doa ke tidak? Bukan hanya di dalam kelas patutnya baca doa. Sebelum belajar kita kena baca doa, siang kah, malam kah, sebelum baca doa. Sebelum belajar kita kena baca doa. Tidak rugi berdoa kerana berdoa itu adalah dikira ibadah dan setiap ibadah itu akan insya-Allah akan mendapat pahala. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim allimna, Allah ya mufahhim Sulaiman fahimna. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, hari ini kita akan belajar muka surat. Cuba tengok dalam muka surat 88. Sebelum tu saya kecilkan dulu. Jadi sekejap nanti besar muka Ustazah. Kecil sikit lah. Sekejap lagi Sekejap. Sorry. Allah, skrin ni kan bermasalah. Sekejap dia nama kecil pula. Nanti besar muka Ustazah daripada buku. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kan telefon kita ni sejak PDPR ni, PKP ni banyak sangat di dalamnya. Jadi dia sulit sikit. Ustazah kasih kecil sikit gambar Ustazah ni, besar dari buku. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ya? Sekejap. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mau kecil ni buang masa sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada buat kerja, bila kita ada sesuatu macam gini, kira buang masa, jadi kita selawatlah untuk Allah mudahkan. Boleh, nanti tak nampak. Boleh pula. Okey, itu atas. Okey lah tu. Baik. Okey, hari ni kita tengok tentang pembelajaran kita perkara yang membatalkan solat. First, Ustazah suruh kamu tengok dulu yang di atas tu. Okey, tengok ini. Apa dia buat? Tu, gambar tu. Lelaki tu tengah buat apa? Budak tu. Baju kuning tu, dia solat. Mereka solat berjemaah, kemudian dia angkat kaki kanan. Kenapa tu? Mungkin dia sakit kaki, dia gatal kaki. Mungkinlah. Kan dia tengah rehatkan kakinya kah, dia tidak rasa selesa kah, tidak tahu, itu perasaannya, kita tidak tahu. Tapi yang kita nampak dia tengah gerakkan kaki dan tangan. Baik, apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Cuba tengok. Berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih, itu akan dikira membatalkan solat. Cuba tengok, dia tergerakkan tangan dan gerakkan kaki. Kalau dia gerakkan 3 kali berturut-turut, solatnya batal. Okey. Anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan juga kaki. Kalau dia tengah solat, tiba-tiba dia dengar mengantuk, nak tidur mana, bergerak sudah dia punya badan. 1, 2, 3. Jadi sudah dikira membatalkan solatnya. Jadi kena hati-hati. Ingat apa dia? 3 perkara. Bukan 3 perkara. Anggota besar tu. Kepala, badan,
kaki dan tangan. Empat yang digerakkan. Empat anggota-anggota besar tu yang kalau digerakkan 3 kali atau lebih, 3 kali atau lebih dengan sengaja dikira batal. Baik, sekarang kita tengok pula gambar yang seterusnya. Yang pertama, ada 3 orang ni, tengok. 3 orang ni, apa yang buat ni? Warna merah, biru dan hijau. Yang baju merah tu dia cakap, cuba tengok. Dia bercakap. Yang kedua, yang baju biru tu dia cakap pula, diam adik. Yang ketiga, baju hijau tu dia ketawa. Okey. Mereka melakukan perkara yang membatalkan solat. Apa dia? Berkata-kata dengan sengaja ataupun bercakap dengan sengaja. Bercakap dengan sengaja. Yang kedua, tengok dia dari qiyam. Dia selepas qiyam kita patut apa? Betul, kita kena rukuk. Tapi lelaki ni dia terus sujud. Jadi dia telah meninggalkan rukun, iaitu rukuk dia tinggalkan. Dari qiyam dia terus sujud, dia tidak rukuk. Jadi dia telah meninggalkan satu rukun, maka solatnya itu dikira batal. Yang ketiga, tengok apa yang dibulatkan tu, di bajunya tu ada apa? Terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Jadi apabila kita solat tiba-tiba tai burung jatuh di badan kita, di baju kita, di tudung kita, di telekung kita. Jadi solat kita batal. Baik, yang keempat, cuba tengok apa yang dia bulatkan tu. Apa tu? Dia pakai telekung, tapi apa yang dia bulatkan tu? Kakinya nampak. Baik, jadi di antara salah satu perkara yang membatalkan solat ialah terbuka aurat dengan sengaja. Kenapa dia sengaja, Ustazah? Dia kan pakai telekung. Iyalah dia pakai telekung, tapi dia tahu telekung tu cukup-cukup. Masa dia berdiri, tertutup kakinya, tapi bila dia bergerak terbuka. Dia tahu, tapi dia tidak tutup. Dia tidak tutup dengan sempurna. Kalau kain tu, kalau macam kain tu cukup-cukup, maksudnya apa kita boleh pakai stokin supaya bila kita bergerak untuk ruku atau untuk sujud, walaupun nampak kaki, tapi kaki dibalut dengan stokin. Sebab itulah kadang-kadang kenapa telekung tu kainnya lagi panjang daripada pakaian biasa, untuk menutup aurat dengan sempurna. Baik, ingat di sini ada 4 perkara. Okey, kemudian kita pergi ke 5. Kelima. Apa tu? Makan atau minum. Makan atau minum juga dikira membatalkan puasa pula, membatalkan solat. Siapa mana sebenarnya? Okey. Baik. Tengok nombor 5. Kenapa gula-gula? Dia hayalkan tu nombor 5. Bukan dia hayal, dia makan atau minum. Jadi di dalam mulutnya tu ada gula-gula. Batal ke tidak? Batal. Dia tengah makan gula-gula kan, tak nampak. Tapi siapa yang nampak? Allah yang nampak. Kita solat untuk siapa? Kita solat untuk Allah kan? Kita solat kerana Allah, jadi Allah tahu. Orang tidak nampak kita makan. Bukan macam makan nasi, bukan macam makan ayam. Tu gula-gula di dalam mulut. Tiada siapa yang nampak. Allah, malaikat nampak kita buat. Jadi solat kita tu batal. Bila kita teruskan juga kita tahu, Ustazah tak nampak, Mamat tak nampak, Bapak tak nampak. Kita solat je, ada gula-gula di dalam. Solat batal, tidak ada pahala untuk kita. Baik, yang seterusnya nombor 6. Dia ke-6 ni. Tengok dia ketawa sehingga terkeluar suara. Tiba-tiba. Sebab itu bila solat, elakkan mendengar TV, dengar tempat bising, supaya nanti bila kamu terdengar perkara-perkara lucu, kamu tidak terbatal. Sebab bila kamu ketawa, kamu tidak fokus, tidak khusyuk solat, dengar perkara-perkara lucu, kamu ketawa, keluar suara, itu membatalkan solat. Yang ke-7, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Cuba tengok dia.
di kepalanya ada apa. Pernah tengok video atau dalam TV tengok, kalau kartun lah kamu tengok, kalau dia terjatuh macam Tom and Jerry, dia jatuh kucing tu terus ada bintang-bintang kan. Itu ibarat kita jatuh, kita pitam, sebenarnya kita pitam, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Pitam ni sebelum pengsan kita pitam dulu, kita hitam kita nampak, ataupun kuning-kuning, tiba-tiba kuning-kuning kita nampak, itu pitam. Maksudnya itu bila dalam keadaan begitu kita solat. Contoh kita sakit kan, tiba-tiba kita sakit tapi kita solat, sehingga kita rasa kita pening tapi kita paksa untuk solat, kita berdiri nih, kita rasa hitam sudah, kuning-kuning sudah kita nampak. Maksudnya kita walaupun sekejap itu dikira membatalkan solat. Sebab itu orang yang sakit dibolehkan kita duduk ataupun baring. Yang penting solat, tapi mesti dalam keadaan sedar. Bila kita hilang ingatan kita ataupun hilang kewarasan kita walaupun sekejap, itu akan membatalkan solat. Jadi bila batal, apa yang patut kita buat? Ya, kita kena solat semula. Nombor 8, berpaling dada dari arah kiblat. Contohnya kiblat sana, depan kita solat, tiba-tiba dipanggil, Amir, pusing dah. Batal. Dada telah berpaling daripada kiblat. Sebab tu coba tengok nombor 8 tu. Contoh nombor 8, coba tengok nombor 8 ni ada apa? Dia solat kiblat di depan, di belakangnya tu jendela. Dia ingat bapaknya balik nanti bawa KFC. Dia dengar je kereta bapaknya, dia terus pusing ke belakang. Batal atau tidak? Ya, batal kerana berpaling dada daripada kiblat. Ingat, bila kita solat kita kena fokus, kita kena khusyuk. Kita solat, Allah tidak nampak kita. Kita tidak nampak Allah, tapi Allah sedang melihat kita. Ingat, kita solat kerana Allah. Jadi kita kena belajar. Solat ni mengajar kita untuk fokus, untuk berdisiplin, fokus dengan apa yang kita mau buat. Jadi kita solat, kita mau bertemu dengan Allah, jadi kita fokuslah, jangan tengok benda-benda lain pula. Yang ke-9, berubah niat. Ubah waktu solat atau jenis solat. Dia solat tiba-tiba, aku ni sembahyang zuhur kan sembahyang asar. Dia tengah was-was, ataupun dia tengah solat sembahyang zuhur, belum sembahyang sunat pula tadi. Dia tengah berfikir-fikir, dia tengah mengubah dia punya niat. Jadi itu dikira perkara yang membatalkan solat. Baik, yang ke-10, tengok yang ke-10. Dia kenapa tu? Dia sujud, tiba-tiba ada angin. Dia kentut, berhadas, maksudnya dia dalam hadas. Hadas apa? Kecil ke besar kalau kentut? Betul, hadas kecil. Jadi macam mana begitu? Batal ke tidak? Batal lah. Ni kan kita belajar tentang perkara yang membatalkan solat. Jadi bila dia tengah sujud, dia terkentut, apa yang patut dia buat? Solatnya batal, wuduknya batal. Jadi apa yang patut dia buat? Walaupun dalam keadaan sujud, dia batal, terus bangun lari pergi ambil wuduk. Tidak. Kita kena selesaikan solat kita dalam keadaan adab. Dia sujud batal, dia sudah terkentut, bangun, kena bagi salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian juga walaupun kita tengah dalam keadaan qiyam, kalau sujud kita wuduk kita batal, sudah terkentut, kita bagi salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adab kita mengakhiri solat kalau solat kita batal. Ataupun dalam keadaan rukuk, tiba-tiba terus bangun. Tidak, bangun dulu, rukuk, bangun dulu, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi ambil wuduk balik, kemudian solat semula. Baik, yang terakhir, yang ke-11 adalah murtad. Apa murtad ni? Orang yang terkeluar daripada Islam. Ingat, jadi ada berapa perkara? Jadi ada 11 perkara yang membatalkan solat. Dan paling ingat, anggota-anggota yang digerakkan lebih daripada 3 kali atau lebih. Apa dia? Kepala, tangan, kaki dan badan. Kalau digerakkan lebih daripada 3 kali secara berturut-turut, akan membatalkan solat. Baik, kita ulang kaji dulu. Tengok ni. Kita tengok nombor 1. Ni.
Nabila. Kemudian nampak tu orang bagi salam. Nabila sedang solat. Kemudian dia terdengar dia menjawab salam tetamu yang datang ke rumahnya semasa sedang solat asar. Dia tengah solat asar. Nabila ni solat asar. Kemudian ada orang tetamu datang. Assalamualaikum. Dia solat. Waalaikumsalam. Baik. Apa jadi? Solat batal. Solat batal. Jangan jawab salam. Okey, yang kedua. Nabil menggaru-garu. Cuba tengok. Nabil. Mana si Nabil? Ini si Nabil. Tengok dia. Menggaru perutnya yang gatal. Dia garu perutnya. Tengok perutnya. Tangannya tu begini kan. Tengok. Dia gerak tangannya tu. Nabil menggaru perutnya yang gatal dengan jari. Ketika sedang solat asar. Batal ke tidak? Ya, tidak. Sebab jari. Bukannya tangan ni yang bergerak. Jarinya yang bergerak. Ingat tadi ada 4 anggota yang anggota besar kan yang tadi dalam nota tadi 4 anggota yang besar digerakkan 3 kali berturut-turut dengan sengaja. Ni dia bukan tidak sengaja juga. Dia sengaja tapi maksudnya dia ada sebab gatal perutnya. Dia tak tahan sudah. Jadi dia garu dengan jari. Tidak batal. Tapi elakkanlah sebenarnya itu adalah gangguan-gangguan syaitan ketika kita solat. Baik, yang ketiga. Cuba tengok yang ketiga. Ketiga ni. Siapa pernah buat ni? Siti menelan air liurnya. Menelan air liurnya. Batal kah? Mana kita boleh tahan kan? Mana kita boleh tahan ketika dalam solat tu kita kan membaca mesti tertelan air liur. Tetapi masalahnya di sini air liurnya bercampur dengan gula-gula yang cair. Gula-gula tu makan gula-gula. Ingat, bila kita sudah wuduk, kita makan, kita minum. Batalkah wuduk? Batalkah? Ya, tidak batal. Tetapi bila kita solat, kita tertelan air liur yang mengandungi rasa, maksudnya solat kita batal. Wuduk tidak batal, tapi solat kita batal. Sebab itu, kalau sudah wuduk, kemudian kita makan atau minum, kemudian dengar azan, terus boleh solat, boleh. Tetapi sebaiknya berkumur-kumur dulu. Kalau tidak mau wuduk, kumur-kumur dulu. Hilangkan sisa-sisa makanan tu supaya tidak mengganggu ketika kita solat. Sebab itulah kalau kita solat, kita tertelan air liur ataupun ada sisa-sisa makanan kita tertelan, itu dikira makan dan minum. Yang tadi kan ada 11 perkara tu, makan dan minum. Jadi kalau kita tertelan air liur kemudian ada rasa macam ini, Nabila ni contohnya di sini ada rasa gula-gula. Maksudnya masuk dalam perkara membatalkan solat, makan dan minum. Okey. Yang keempat, Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat. Sedang solat. Bukan lepas solat. Sedang solat berjemaah di surau. Jadi batal ke tidak? Ya, batal. Baik, kita sambung. Okey. Allah Akbar, salah. Okey, kita pergi latihan pula. Baik, latihan. Tulis batal atau tidak batal. Tulis batal atau tidak batal pada pernyataan di bawah. Okey, yang pertama, terkena najis pada pakaian semasa sedang solat. Terkena najis pada pakaian semasa sedang solat. Batal ke tidak? Apa jawapannya? Betul, batal. Tulis di sini batal. Okey, tulis jangan digaris. Tulis. Okey, yang kedua, menggaru-garu berulang kali hanya menggunakan hujung jari. Menggaru-garu berulang kali hanya menggunakan hujung jari. Batal ke tidak? Ya, tidak batal. Tapi ingat, kalau bergerak, contoh gerak di gatal di bahu. Okey, kita gerak. 1. Sudah gerak tangan kan tadi? Ada kepala, kaki, tangan dan juga badan. Jadi kalau gerak kita gatal di bahu, kira 1.
gerak-gerak jari tidak batal, gerak banyak kali pun tidak batal. Kemudian gerak ke sini sudah kira 2. Badan kan yang besar kan tadi tidak batal. Tapi kalau sudah satu gerak, okey, jarinya gerak tidak batal. Satu sudah gerak kan, kemudian 2. Lepas tu gatal lagi masih gerak, sudah 3. Gerak ke sini sudah 4. 3 kali berturut-turut dengan sengaja dikira batal. Jadi kalau jari yang gerak tidak batal, ya. Ingat tu beza. Tapi sebab itu elakkanlah menggerakkan anggota-anggota tu dengan 3 kali berturut-turut dengan sengaja. Okey, jadi menggaru-garu berulang kali hanya menggunakan ujung jari sahaja tidak batal. Ustazah bagi beza, ya. Pakai tidak batal ni warna merah. Tidak batal. Okey. Nombor 3, terbuka aurat dengan sengaja dibiarkan lagi. Terbuka aurat dengan sengaja dan terbuka aurat dan sengaja dibiarkan. Terbuka aurat dan sengaja dibiarkan. Dia sudah tahu terbuka auratnya, kemudian dia biarkan. Batal ke tidak? Iya, batal. Kita pakai warna merah, batal. Tulis saja, kamu jangan garis macam begitu. Yang keempat, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja. Berulang-ulang. Batalkah? Batal. Sengaja. Kenapa juga mau gerak-gerak? Tidak fokus, tidak khusyuk. Kelima, menutup aurat dengan sempurna semasa solat subuh. Batalkah tidak? Iya, tidak batal. Tapi ingat bukan sejak solat subuh. Semua dalam solat kena tutup aurat dengan sempurna. Okey, nombor 6. Ketawa sehingga keluar suara ketika imam silap membaca. Ketawa. Batal ke tidak? Ya, batal. Pakai merah. Batal. Okey. Ke-7. Bersin semasa sedang dalam solat fardu subuh. Batalkah? Batal? Ada kata masuk tadi dalam 11 perkara tu. Dia ada bersin kan? Dia ada cuma berkata-kata dengan sengaja. Bersin tidak sengaja. Bersin tu fitrah yang tidak boleh ditahan. Bukan tidak boleh ditahan. Dia bukan kita sengaja, dia memang bersin. Memang fitrah Allah bagi untuk kita bersin. Jadi tidak batal. Bersin ni boleh disebabkan abu ataupun kita selsema. Okey, kamu kena jawab. Ni latihan muka surat, buku aktiviti muka surat, lupa pula Ustazah. Muka surat 89. 89 buku aktiviti. Okey, siapa yang tiada buku aktiviti, nanti Ustazah akan kirim dalam grup gambar, nanti kamu tulislah. Tiada buku. Okey, seterusnya. Suaikan. Tu ada telefon. Di atas tu batal. Di bawah ni tidak batal. Okey, mari kita baca pernyataannya. Okey, Ahmad menelan sisa makanan yang ada di celah-celah giginya. Dia telan sisa makanan yang ada di celah-celah giginya. Batalkah tidak? Mana? Mau garis? Atas ke bawah? Batal ke tidak batal? Menelan sisa makanan. Walaupun sisa itu sudah dikira makan. Sebab itu saya bercakap sudah tadi. Sebelum solat, pastikan berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Sebab itu sunnah juga dalam masa kita darjah 1. Masa amali solat amali wuduk sudah diterangkan. Sebelum wuduk kita disunatkan bersiwak ataupun berus gigi sebelum ambil wuduk supaya celah-celah di celah-celah gigi makanan tu, sisa-sisa makanan sudah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ataupun setelah wuduk malas mewuduk lagi, setelah wuduk makan, minum, tapi kena berkumur-kumur untuk supaya tidak ada air liur, supaya tidak ada celah-celah sisa-sisa makanan dalam di sisi gigi yang boleh mengganggu
kita solat. Bayangkan kalau sudah sembahyang zuhur contohnya, di rakaat keempat baru dia terganggu masa membaca tu, terganggu. Tu kamu pergi korek-korek dengan lidah, kemudian kamu telan. Mengganggu solat, dan bila tertelan itu batal solat. Sebab kita dikira makan. Jadinya kita sesuaikan pergi ke batal. Ingat ya, tengok tu kamu apa yang kamu selalu buatkan begini. Nah, cantik ke tidak? Tidak kan? Jadi ingat, dari hitam ke hitam, dari hitam ke hitam, kamu garislah. Ingat ya, sudah ni pakai tangan jadi tidak berapa cantik kot. Nampak? Gitu bolehlah. Okey, yang kedua, Abu terkentut masa sedang melakukan sujud. Batalkah? Tidak batal? Kentut. Batal. Dia terkentut sudah termasuk dalam hadas kecil. Jadi yang batal, dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, batallah solat. Jadinya batal. Ingat apa yang patut dilakukan? Kena bagi salam, hormat dulu, barulah keluar. Bila batal, apa yang patut dibuat? Ambil wuduk semula, kemudian solatlah lagi. Okey, yang ketiga, Nabil memberi salam selepas membaca tahiyat akhir tanpa memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Si Nabil ni dia sudah sembahyang, habis sembahyang. Tapi dia tidak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia jalan terus. Dia tidak memalingkan, dia solat, dia sudah habis tahiyat, bil alamin innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Batalkah solatnya? Batalkah? Tidak batal? Coba. Siapa jawab batal? Berapa orang jawab batal? Tidak batal? Berapa orang? Ke tangan. Sudah nak nampak kan? Tapi Allah yang nampak. Okey, ingat. Batalkah tidak batal? Mana satu jawabannya? Okey, coba ingat. Dalam 11 perkara yang saya terangkan tadi, adakah tidak memberi salam tu membatalkan solat? Ataupun meninggalkan rukun. Ingat. Salam itu adalah rukun qauliyah, bukan rukun fi'liyah. Rukun qauliyah ni rukun yang kita baca, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan fi'liyah, bukan perbuatan. Kalau tadi tu dia dari qiyam terus sujud, dia tidak ruku, dia tidak ruku, maksudnya dia meninggalkan perbuatan ruku. Itu batal. Tetapi yang ini dia tidak memberi salam, maksudnya dia tidak berpaling ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Batalkah salatnya? Tidak batal. Sebab tu hanya dia beri salam. Itu yang rukunnya, dia bagi salam. Nabil memberi salam, dia beri salam, tapi tidak memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Batal ke tidak? Tidak batal. Tetapi sunat. Sunat apabila kita memberi salam dalam solat, beri salam mesti ke kanan, berpaling kanan dan berpaling ke kiri. Bukan pula ketuk rumah orang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan itu, bukan bagi salam yang di pintu kan, bukan bagi salam dengan depan orang kan. Ini maksudnya memberi salam ketika solat. Sunat kita memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Kalau tidak memalingkan muka, solat kita tidak batal. Okey, Luqman berbaju Melayu tanpa bersamping dan bersongkok. Dia si Luqman ni sembahyang pakai baju Melayu tapi tidak pakai samping, tidak pakai songkok ketika menaikkan solat subuh. Batal ke tidak? Tidak batal? Kenapa tidak batal? Dia ni pakai baju Melayu tapi dia tidak pakai songkok. Batal ke tidak? Ya. Adakah dalam, siapa cakap batal? Adakah dalam perkara 11 tadi? Tidak kan? Tidak batal. Tidak pakai songkok, tidak sembahyang tidak pakai songkok, tidak batal gitu ya. Tapi kalau pakai songkok menutup kepala lagi dapat pahala. Luqman baju Melayu tanpa bersamping dan bersongkok ketika menaikkan solat tidak batal. Sebab itu kamu nampak ada orang sembahyang jak pakai seluar, ada yang pakai sarung, ada pakai jubah. Tapi bila kita sembahyang ni sebaik-baiknya kita
berpakaian sempurna. Sebab kita mau jumpa Allah. Hari raya pun kau mau pergi beraya pun, pergi rumah orang pun baju cantik. Apalagi mau solat kan, sudah baju cantik. Oke, seterusnya. Telekung Aminah. Nama ustazah pula. Telekung Aminah terbuka. Wow, Aminah. Telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat, tetapi segera ditutupnya. Segera ditutup. Batal ke tidak? Telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat, tetapi segera ditutupnya. Batal ke tidak? Tidak batal. Sebab dia sedar, dia terbuka. Mungkin contohnya dia solat, ada kipas di belakangnya, terbuka terus dia tutup. Sebab itu kita kena elak bila kita sembahyang di belakang kipas, yang terutamanya yang pakai telekung. Nanti terbuka sampai, kalau terbuka habis terbang pas pakai balik, memang tidak lah. Tapi kalau terbuka sikit, tidak batal. Sebab maksudnya bukan terbuka sikit dan terus ditutup, tidak batal. Yang ini dia punya soalan. Telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat, tetapi segera ditutupnya. Dia segera tutup. Kalau dia sengaja, dia batal. Kamu tahu sudah kamu sembahyang, yang kamu pasang kipas di belakang kamu nomor 3 sampai terbang tudung tu memanglah batal kan. Jadi pastikan persekitaran tu tidak membatalkan sholat. Contohnya kamu tahu pergi masjid, tahu sudah di kawasan situ di lantainya tu banyak tek burung, maksudnya banyaklah burung hinggap situ, kamu pergi juga sholat situ. Sengaja ke tidak? Maksudnya kamu memang sengaja mencari sholat kamu batal kan? Kamu tahu sudah burung tu suka terbang di situ dan suka berak situ, janganlah sholat situ. Maksudnya kan bila kita sholat kita kena pastikan kawasan persekitaran kita bersih. Jadi soalan di sini, telekung terbuka sehingga nampak aurat tapi segera ditutup. Walaupun contoh kaki pun begitu, bila dia solat dia ternampak, dia perasan, dia baca, dia nampak kakinya terbuka terus dia tutup pun tidak batal. Tapi kalau sengaja, kamu jangan buat gitu, terlebih pula, pastikan hitam dengan hitam. Yang seterusnya, Amin was-was sama ada melakukan solat zuhur atau asar. Batal ke tidak? Betul, was-was. Dia berubah niatnya tu. Kemudian baju Syafiq terkena najis burung semasa sedang solat di dalam masjid. Kan sudah, alhamdulillah, sudah cakap tadi kan, jangan solat di kawasan yang ada najis burung. Kamu tahu sudah situ kan terbang burung situ, janganlah solat di situ. Jadi dia tengah solat kemudian terkena juga najis. Walaupun suruh kamu cari kawasan yang tentram, yang tenang, tapi tiba-tiba juga ada jatuh tek cicak kah, jatuh tek burung kah, terkena di baju kamu, melekat pula tu, maksudnya solat kita batal. Yang seterusnya, Nazri bergurau dengan kawannya semasa sedang solat Jumaat. Batal ke tidak? Batal. Begitu kamu buat selalu kan? Salah. Pastikan pergi ke hitam. Bening ke tidak tengok tu kalau begitu? Ada pula yang selalu lagi buat begini, tak sampai. Selalu kamu buat tu, kamu jangan kasih pening ustazah. Buat dengan betul. Baik. Jadi ingat, ada 11 perkara yang membatalkan solat. Jadi ulang kaji 11 perkara tadi dan buat latihan. Siapa yang tidak ada buku aktiviti, boleh Ustazah akan kirim gambar dan jawab di buku tulis ataupun guna screenshot, kamu tulislah ya. Tapi ada yang ini kena tulis batal tidak batal ni. Siapa yang boleh di keywordnya tu boleh jawab, boleh juga, Ustazah terima juga. Kalau tulis pun Ustazah terima juga. Yang penting buat kerja. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga kesihatan dan jaga solat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.